Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 6. Cikgu harapkan kamu semua sentiasa bersemangat. Dah breakfast ke belum? Kalau yang belum breakfast, pergilah breakfast dahulu. Kalau yang sudah breakfast, mesti kamu kekal bersemangat untuk belajar sempena PDPR kita yang 5 minggu ni. Okey. Jadi pada hari ini kita nak belajar berkenaan kenali diskaun, bil, rebate dan invoice. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mempelajari berkenaan penyelesaian masalah melibatkan wang, iaitu standard pembelajaran kita menyatakan masuk untung dan rugi, diskaun, harga kos dan harga jual. Itu yang kita belajar dulu tau pada beberapa minggu lepas. Untuk hari ini kita nak menyatakan maksud bil, invoice, rebate dan juga diskaun. Iaitu kita nak concentrate. Okey. Kenali diskaun. Diskaun adalah merupakan potongan harga daripada harga asal. Biasanya kamu jumpa perkataan diskaun ini, kamu pergi mall, tempat shopping kompleks ataupun pusat membeli belah lah, kamu akan jumpa diskaun. Dan biasanya kalau ada mana-mana kedai yang ada diskaun hebat, mesti mak kamu akan ajak bapak kamu pergi beli kan. Okey. Jadi biasanya diskaun ini juga dikenali sebagai potongan harga atau bahasa Inggerisnya dikenali sebagai price cut. Diskaun biasa kita sebut dalam bentuk peratus kan. Diskaun 20%, 30%, 40%. Dan daripada diskaun dalam bentuk peratus yang diberikan, kita kena kira berapakah jumlah potongan harga yang kita dapat. Okey, contohnya dalam satu iklan Shopee 3/3 mega sale 50% off daily. Okay, 50% potongan setiap hari. Potongan harga ni diskaun lah. Harga sebuah basikal adalah RM500. Danish ingin membeli basikal ketika jualan potongan harga sebanyak 50% pada 3 Mac. Berapakah harga yang perlu dibayar oleh Danish selepas diskaun? Diskaun bagi basikal, kita nak kira 50% daripada RM500. Bersamaan 50% itu dalam bentuk peratus kita tukar dalam bentuk pecahan menjadi 50/100 darab RM500. Perkataan daripada itu kita tukar dalam bentuk operasi matematik adalah darab. Okey. Kemudian 100 ada dua sifar di belakang dia tu kan. Kita akan potong dia bersama dengan kita potong juga dua sifar yang berada di dalam 500 tu lah. RM500 tu. Okey. Jadi yang tinggal adalah 50 darab dengan RM5. Kita akan dapat harga RM250. Okey. Jadi harga baharu, iaitu harga baru yang akan Danish kena belilah, yang Danish akan dapat adalah bersamaan dengan harga asal tolak dengan potongan harga. Potongan harga ni sebagaimana yang cikgu sebut tadi, diskaun. Jadi kena ingat formula ini ya. Harga baharu bersamaan harga asal tolak dengan potongan harga. Bersamaan dengan RM500 tolak RM250. Mana datang RM250 tu? Yang tadi itulah. Yang kita kira yang di atas 50% daripada RM500. Jadi RM500 tolak RM250, kita akan dapat harga baharu yang akan perlu dibayar oleh Danish untuk membeli basikal tersebut adalah RM250. Bil adalah merupakan pernyataan bertulis tentang pembelian sesuatu barang atau perkhidmatan. Kalau kita beli barang, penjual akan keluarkan bil untuk menyatakan harga bagi barangan tersebut. Ataupun perkhidmatan, okey, perkhidmatan contohnya bil Astro yang kamu langgan, bapa kamu langgan di rumah itu. Ataupun contoh yang cikgu tunjukkan di sini adalah contohnya bil air. Okey, bil air berapa yang kena bayar sekarang? RM72.85. Bil elektrik, bil telefon, bil internet. Okey, itu contoh-contoh bil yang selalu kamu lihat di rumah kamu kan. Kamu tak perlu bayar, ibu bapa kamu yang bayar. Tapi suatu hari nanti bila kamu dah besar, kamu dah bekerja sendiri, kamu sendiri akan rasa beban ataupun beratnya untuk bayar bil-bil tersebut. Rebate atau ribat, potongan daripada sejumlah bayaran atau pemulangan sebahagian wang selepas pembelian barang. Okey, apa beza di antara ribat ataupun diskaun? Okey, diskaun sebelum kita beli barang, penjual akan bagi potongan harga.
rebate ini, ribat ini, dia berikan kepada kita potongan harga selepas kita membeli. Okey, selepas kita membeli. Contoh ribat elektrik yang diberikan oleh kerajaan ini, okey, jumlah ribatnya adalah RM40. Jadi dia potongan harga juga, potongan cuma selepas kita melanggan ataupun membeli sesuatu barangan ataupun suatu perkhidmatan. Contoh yang paling utama bagi ribat yang mudah untuk kamu faham adalah contoh dalam Shopee dah biasanya. Dipanggil dalam bahasa Inggerisnya, senang faham, cashback. Cashback tu ribat lah tu. Maksudnya kalau kamu lihat di sini Shopee Pay kan, dengan pembelian RM10, kita bayar dulu RM10, dia akan bagi RM4 cashback. Jadi maksudnya pembelian kita akan datang, kita akan dapat diskaun, potongan harga RM4. Tapi dia panggil diskaun tak, dia panggil ribat. Potongan harga tapi dalam bentuk ribat. Okey, apa beza dia? Ingat, diskaun sebelum daripada kita beli barangan, penjual dah siap-siap berikan kepada kita potongan harga tersebut. Tetapi ribat adalah selepas daripada kita beli barangan atau kita langgan perkhidmatan, selepas itu baru dia akan bagi kepada kita. Kenali invoice. Invoice adalah maklumat barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada pelanggan dan jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan dicatatkan secara terperinci. Okey, dia lain dengan bil tadi. Okey, invoice ini biasanya kita akan minta invoice ini sebelum daripada kita nak membeli sesuatu barangan. Okey, kita nak beli satu barangan, kita akan minta dahulu anggaran harga supaya kita tahu bahawa itulah harga yang akan kita perlu bayar nanti. Kalau kita tak setuju, kita boleh tolak balik dan kita minta supaya penjual tersebut keluarkan invoice yang baru. Okey, contoh dalam invoice ini jam tangan dan jam tangan lelaki, wanita dan lelaki, nilainya adalah RM6,480. Kalau kamu rasa tidak mampu untuk bayar, kita boleh minta, kita akan minta balik pusat jam Arman ini untuk keluarkan satu invoice yang baru. Kita batalkan balik invoice yang lama tadi. Okey, kita nak kenali dengan lebih mendalam berkenaan dengan invoice ini. Okey, pertama di bahagian atas sekali itu, aspirasi komunikasi enterprise, itu adalah nama dan alamat penjual. Kemudian di sebelah bawah, Jaja Handphone Shop, itu adalah nama dan alamat pembeli. Kemudian di sebelah bawah lagi, NZK Smartphone, Mphone, Lite QT10 tadi, maklumat pesanan atau barangan yang dibeli. Kemudian sebelah paling bawah, pengesahan penjual. Okey. Kemudian seterusnya, nombor invoice, mesti ada nombor invoice sebab senang untuk buat rujukan pada masa akan datang. Dan tarikh invoice sebagai bukti bila invoice ini dikeluarkan, dan juga maklumat bayaran yang perlu dibayar oleh pembeli. Okey, ini adalah butiran-butiran dan invoice yang perlu kamu tahu. Selesaikan masalah diskaun, bil, ribat dan invoice. Cikgu hanya nak tunjukkan satu masalah sahaja daripada masalah diskaun. Contohnya, di sebuah kedai jam, setiap pelanggan akan menikmati diskaun sebanyak 20% bagi setiap pembelian jam tangan Encik Johans. Hendak membeli jam tangan model M, kira harga jual jam itu selepas diskaun. Okay. Model M harganya RM800, model N RM450. Okay. Jadi dicari adalah nilai penjimatan harga jual selepas diskaun. Operasi yang kita perlu gunakan adalah darab dan juga tolak. Diskaun bersamaan 20% daripada RM800. Okay. 20% itu kita akan tukar kepada bentuk pecahan, iaitu 20%, manakala perkataan daripada kita akan tukar kepada operasi darab. Okey, jadi kita potong kosong-kosong, ada sifar-sifar di belakang 100 tu, dan juga sifar-sifar di belakang 800. Okey, kita potong dua-dua, kita akan dapat 20 darab dengan 8. Sebenarnya kita potong tu, kenapa kita potong? Sebut potong-potong, kenapa sebut potong? Sebenarnya adalah RM800 bagi dengan 100, tinggal hasil bahaginya adalah RM8. Okey, itu sebenarnya proses yang berlaku. Tetapi cara mudahnya kita potong dia terus. Okey, tetapi sebenarnya yang berlaku adalah RM800 bahagi dengan 100.
Jadi yang tinggal adalah 20 darab dengan RM8 bersamaan dengan RM160. Jadi harga jual selepas diskaun bersamaan RM800 tolak RM160 bersamaan dengan RM640. Senang, sangat-sangat senang. Okey, jadi latihan kenali diskaun, bil ribat dan invoice pada hari ini yang cikgu nak berikan kepada kamu. Mania mendapat diskaun sebanyak 10% apabila dia membeli seekor kambing yang berharga RM850. Berapakah wang yang dapat dijimatkan dan berapakah harga kambing selepas diskaun? Okey, cuba jawab soalan pertama ini. Dan juga soalan yang kedua, raja di sebelah menunjukkan bil yang tidak lengkap. Hitung jumlah harga yang perlu dibayar oleh Din. Okey, dan rebate RM10 diberikan untuk setiap pembelian melebihi RM100 ke atas. Berapakah jumlah rebate yang diterima? Ingat, RM10 diberikan selepas pembelian RM100. Kalau dia beli RM100, dapat rebate RM10. Kemudian dia beli lagi RM100, dia dapat lagi rebate RM10. Maksudnya dah RM20. Itu cikgu bagi clue. Jadi cuba kamu jawab untuk soalan ini. Dan cikgu rasa sampai setakat ini sahaja perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan kenali diskaun, bil ribat dan juga invoice. Cikgu harap kamu semua dapat faham dengan baik dan cuba buat latihan tersebut. Kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titi tutu. Ciao. Bye bye.